Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan serba sedikit tentang kitab At-Targhib wa Tarhib. Pada awalnya saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu nama diberi Ilhami Rushda binti Zamadi, nombor metrik 1201795. Untuk muqaddimah ataupun pendahuluan, Al-Quran dan hadis sememangnya menjadi panduan ataupun sumber rujukan kepada umat Islam bagi menjalani kehidupan mengikut syariat Islam. Dengan itu, terciptalah pelbagai serta banyak kitab-kitab hadis yang terkenal, termasuklah kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib membawa makna memberitahu sesuatu yang gembira, manakala At-Tarhib adalah sebaliknya. Antara kitab-kitab ataupun tajuk kitab yang terkandung di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini adalah hadis berkenaan solat, bacaan dalam solat, puasa dan sebagainya. Maka dengan itu, kitab At-Targhib wa Tarhib ini amatlah sesuai untuk dijadikan sumber rujukan kepada umat Islam mengikut peredaran masa maupun tempat. Nama saya Nur Nabiha binti Abdul Malik, nombor metrik 1201796. Biodata ringkas penulis bagi kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri. Nama penulis bagi kitab ini ialah Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad bin Sa'id Al-Munziri. Beliau sangat dikenali sebagai Al-Munziri. Beliau berasal dari Syam dan ayahnya pula berasal daripada Mesir. Beliau dilahirkan di Gaza, iaitu di pusat Mesir, di Kumil Jarrah pada bulan Syaban tahun 581 Hijrah, dan beliau dibesarkan di sana. Ayah beliau mendidiknya dengan ilmu dan penuh kasih sayang. Beliau merupakan ahli hadis yang pakar dan ahli sejarawan yang berkemahiran. Beliau juga adalah orang yang paling kuat agama, wara' dan zuhud. Imam Al-Munziri telah meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah, iaitu pada hari Sabtu 4 Zulqa'dah. Al-Munziri meninggal dunia ketika berada di dalam Darul Hadis Al-Kamiliyah, iaitu di Qahirah. Kemudian dia dikubumikan di Jabal Al-Muqatta. Seterusnya, guru-guru Imam Al-Munziri. Beliau menerima hadis dari gurunya di negaranya sendiri, iaitu di Mesir, dengan mendengar hadis daripada mereka. Dan kebanyakan daripada gurunya, guru yang pertama kali dia mendengar hadis adalah daripada salah seorang Syekh Hambali di Mesir, iaitu beliau merupakan Abu Abdullah Muhammad bin Hamad bin Hamid Al-Ansari Al-Aztaji. Beliau berasal dari Mesir. Kemudian Al-Munziri pergi ke kota Gaza, iaitu di Syam, dan negara-negara ilmu dan cendekiawan yang lain kerana beliau sangat suka untuk menerima hadis daripada mereka. Syekhnya yang paling terkenal di negara itu ialah Abu Al-Hasan Ali bin Al-Mufaddal Al-Muqaddisi Al-Iskandari. Terusnya, syekhnya yang paling terkenal yang beliau temui dan belajar dengan mereka di Damsyik ialah yang pertama, Al-Muhaddis Musnid Abu Hafsin Umar bin Muhammad bin Muammar Al-Baghdadi Ad-Daraqaziyu Al-Mu'addib. Seterusnya, Tajuddin Abu Al-Yum Zaid bin Hassan bin Zaid Al-Kindi. Selain itu juga, antara syekhnya yang paling terkenal di Syam juga ialah Abu Abdullah Yaqut bin Abdullah Ar-Rumi Al-Hamawi. Seterusnya, pengenalan kepada para pelajar Imam Al-Munziri. Al-Hafiz Al-Munziri mempunyai pelajar dari kelulusannya dan tidak terhitung betapa ramainya pelajar-pelajar beliau. Ini semua kerana kebenarannya, ketakwaannya, kefakihan dalam agama, kepimpinan dan penguasaannya dalam hadis, serta kesempurnaan beliau dalam kefahaman dan syarah penjelasannya. Ketika di Mesir, beliau menjadi tumpuan dan perhatian para pelajar hadis, sehingga beberapa syekh yang dikagumi dan rakan-rakannya yang terkenal ingin belajar dengannya. Antaranya ialah Al-Imam Al-Faqih Abul Barakat Abdul Rahman bin Al-Hasan Al-Ansari Al-Khazraji Ad-Damyati. Yang kedua, Zakiyuddin Abul Qasim Abdul Rahman bin Abdul Wahhab. Yang ketiga, Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Abdul Ghani Al-Baghdadi Al-Hanbali. Dan seterusnya ialah Al-Imam Al-Muhaddas Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Barzali Al-Andalusi. Bagi maudu'ul kitab, iaitu tajuk-tajuk yang terkandung di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib.
Di dalam kitab ini mengandungi 4 juzuk, iaitu 4 bab yang banyak membahaskan tentang perkara maupun perbuatan kebaikan dan juga sebaliknya. Dan daripada penelitian pengkaji-pengkaji kitab At-Targhib wa Tarhib menjumpai sejumlah 5,793 hadis. Dan di antaranya 46% bersamaan 2,684 adalah hadis sahih, 17% bersamaan 988 adalah hadis hasan, dan seterusnya 8% bersamaan 462 adalah hadis di antara hadis sahih dan juga hadis hasan. Seterusnya, antara contoh yang terkandung di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini seperti kitab As-Sadaqat At-Targhib fi Ada'iz Zakah wa Ta'kid Wujubuhu, iaitu kitab ini di dalam juzuk yang pertama yang berkaitan dengan hadis-hadis sedekah dan juga zakat serta penekanannya dan juga kewajipannya kepada umat Islam untuk melakukannya. Dan seterusnya, kitab Qira'atul Quran At-Targhib fi Qira'ah Al-Quran fi Salah wa Ghairuha wa Fadal. Dan kitab ini di dalam juzuk yang kedua, iaitu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan pembacaan dalam Al-Quran dan pembacaan ayat Al-Quran di dalam solat, manfaatnya dan juga sebagainya. Seterusnya, kita akan pergi kepada metodologi kajian yang digunakan oleh Imam Al-Muziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Metodologi kajian yang pertama ialah susunannya mengikut susunan hadis-hadis fiqh yang diketahui. Al-Hafiz Al-Muziri menyusun bukunya berdasarkan topik-topik teks yakni matan hadis. Menurut bab-bab fiqh seperti yang disebut daripada At-Targhib wa Tarhib, seperti pendorong dalam keikhlasan dan kebenaran dengan niat yang baik. Ramai ulama-ulama lebih suka untuk memilih topik-topik ini sebelum mereka mengarang kitab-kitab fiqh sebagai peringatan kepada para ulama dan para pelajar tentang keperluan dan kepentingan tentang perlunya memiliki niat yang tulus kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah menghapuskan rantaian sanad. Tidak disebut padanya kecuali sahabat dan kitab-kitab yang dikeluarkan padanya hadis. Berkata Imam Al-Muziri, makna terbesar daripada sebutannya ialah isnad, yakni sandaran. Sesungguhnya ia merupakan pengetahuan keadaan daripada hadis yang baik dan lemah dan lain-lain. Dan ia tidak dapat dicapai kecuali orang-orang yang memeliharanya, yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang lengkap. Metodologi kajian yang ketiga ialah pemeliharaannya terhadap matan-matan. Adapun dinisbahkan dengan matan, pendekatannya terhadap meneliti perbezaan-perbezaan dalam kata-katanya dan menjelaskan keanehan mereka dan peringatan terhadap kesalahan dalam pembacaan, seperti apa yang ditunjukkan dalam sebahagiannya untuk menerangkan maknanya. Yang keempat ialah pemahamannya mengenai hadis-hadis dalam At-Targhib wa Tarhib. Beliau mempunyai keupayaan untuk memuatkan dalam kitab-kitabnya seperti apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dan menyebutkan hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Abu Qasim Al-Asbahani sehingga kitab-kitabnya penuh dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir ialah pengulangan hadis, yakni dalam hadis yang sama ada banyak makna dan ketetapan kerana ia diberikan Rasulullah SAW keseluruhan kata-kata. Maka Imam Al-Muziri menyebutkan hadis berkenaan suatu perkara demi makna lain yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, tidak dapat dielakkan untuk mengulangi hadis dalam kitab-kitab yang diklasifikasikan mengikut susunan fiqh. Antara hadis daripada kitab At-Targhib wa Tarhib lil-Munziri yang dianalisa daripada segi perawi tertingginya, matan hadis, sumber dan status daripada hadis tersebut. Ini adalah antara hadis yang terdapat pada kitab At-Targhib wa Tarhib lil-Munziri. Perawi yang tertinggi pada hadis ini ialah Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dan matan daripada hadis ini ialah man qama maqama riya'in ra'allahu bihi wa man qama maqama sum'atin sama Allahu bihi.
Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan hukum hadis ini adalah hasan. Hadis yang seterusnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ta'allama kalimatan aw kalimatain aw salasan aw arba'an aw khamsan mimma faradallahu azza wa jalla fayata'allamahunna wa yu'allimuhunna illa dakhala al-jannah. Rawahu Abu Na'im bi isnadihi hasan. Bagi hadis ini, perawi tertinggi ialah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dan hukum bagi hadis ini adalah hadis hasan. Seterusnya, hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyriku billahi wa sahri wa qatala an-nafsi allati haramallahu illa bilhaq وأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف محصنات رواية بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في صحيحه. Hadis ini adalah yang ke-2837. Perawi hadis ini adalah Abi Hurairah. Matan hadis ijtanibu as-sab'a al-mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyriku billahi wa sahri wa qatala an-nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa akala ar-riba wa akala mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qazafu muhsanati. Hadis ini adalah sahih Bukhari wa Muslim dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud serta An-Nasa'i. Antara kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada hasil menganalisa hadis daripada kitab ini adalah dapat mengetahui penyusunan hadis yang dibahaskan pada kitab ini dengan hasil daripada menganalisa hadis-hadis yang digunakan pada kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri ini, sama ada dari segi status atau sumber hadis yang digunakan itu adalah daripada hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Selain itu juga adalah dapat mengetahui jumlah hadis yang terkandung dalam kitab ini, yang mana hadis tersebut disusun mengikut susunan tajuk dalam beberapa juzuk. Dengan menganalisis hadis yang digunakan, secara tidak langsung kita dapat menyelidik kualiti hadis yang digunakan itu adalah hadis yang boleh dibuat rujukan serta beramal dengannya seperti hadis sahih atau sebaliknya. Oleh itu, walau bagaimanapun, sebelum kita mengamalkan atau menyampaikan sesuatu hadis, kita digalakkan untuk mempelajari atau mengkaji dahulu hadis tersebut sebagai langkah berjaga-jaga dalam menyampaikan hadis tersebut dengan mengikut maksud yang betul atau maksud yang betul-betul dikehendaki pada makna hadis tersebut. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Semoga kita sama-sama peroleh manfaat bersama. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.